Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Diucapkan kepada Profesor Madya Dr. Nur Hashimah binti Ismail. Hari ini saya mewakili ahli kumpulan saya untuk membentangkan ciri budaya makanan masyarakat di Malaysia. Ahli kumpulan kami yang diketuai oleh Saudara Muhammad Nur Syahih bin Alwi Al-Hafid, nombor matrik 290179, Saudari Adhana binti Talib 290346, saya sendiri Rosmadi Azri bin Abdul Rahman 290241, Saudara Abdul Jalil bin Sabudin 290089 dan Saudara Wan Muhammad Hafiz bin Wan Rahim 283924. Seperti sedia maklum, di Malaysia kita mempunyai pelbagai kaum, antaranya adalah kaum Melayu, kaum Cina, kaum India, kaum Kadazan, Baba Nyonya dan lain-lain. Kaum-kaum ini memiliki adat resam yang diamalkan dari dahulu hingga sekarang. Sama juga makanan. Masing-masing mempunyai makanan tradisional. Makanan tradisional adalah dianggap sebagai salah satu identiti sesebuah kaum di negara, dan ia juga disebabkan oleh kepelbagaian budaya dan bangsa dalam negara itu sendiri. Dari segi aspek kepelbagaian makanan dan budaya ini telah sedikit sebanyak menjadi pemangkin perpaduan yang mencerminkan latar belakang kehidupan masyarakat yang terdiri daripada pelbagai etnik. Setiap kumpulan etnik memiliki warisan jenis makanan tersendiri yang beraneka warna maupun dari segi makanan harian, makanan semasa perayaan dan makanan semasa keramaian. Objektif kajian ini adalah bertujuan untuk kita lebih mengenali budaya, tradisi pelbagai bangsa dan budaya di Malaysia, mengenali serta mengkaji ciri makanan asal kaum-kaum di Malaysia yang merupakan makanan asasi semasa perayaan dan keramaian. Lebih mengetahui hubungan antara budaya, masyarakat dan agama. Di samping dapat menyusuri sejarah penyediaan makanan serta ramuan-ramuan yang digunakan. Ciri-ciri budaya makanan masyarakat Melayu di Malaysia. Negara Malaysia terkenal dengan keunikan masyarakat yang berbilang kaum dalam sesebuah negara di mana boleh hidup aman dan harmoni walaupun berbeza agama dan juga bangsa. Di samping itu, dengan kepelbagaian kaum yang ada dan budaya tersendiri serta kepelbagaian makanan tradisional daripada kaum ini, bagi masyarakat Melayu di Malaysia, mereka juga memiliki yang makanan tersendiri untuk menunjukkan identiti mereka. Makanan harian atau tradisional. Nasi lemak adalah makanan yang paling popular dan kegemaran kaum Melayu. Bahkan kaum Cina dan India juga telah memilih menu tersebut, terutamanya pada waktu sarapan pagi. Nama nasi lemak diperoleh daripada proses memasak nasinya yang menggunakan santan kelapa. Masakan yang menggunakan santan adalah terkenal dengan bahan masakan yang digunakan masyarakat Melayu tradisional. Untuk rasa nasi berlemak dikaitkan dengan penggunaan santan dalam nasi semasa memasaknya untuk membuatkan nasi itu rasa berlemak. Nasi lemak biasanya dihidangkan dengan telur, kacang, ikan bilis goreng, limuah dan sambal. Kini, peniaga telah mengubah pelbagai lauk untuk diletakkan bersama nasi lemak seperti ayam goreng, sotong, udang, kerang, lipa dan hati lembu. Untuk makanan semasa perayaan kaum Melayu, lemang adalah makanan tradisi semasa musim perayaan kerana permintaan untuk lemang lebih meluas pada musim perayaan Hari Raya Aidilfitri dan Aidiladha. Untuk kaum Melayu, semua masyarakat dalam negara Malaysia menanti musim perayaan kerana pada masa kini kaum India dan Cina mula meminati makanan atau masakan tradisional kaum Melayu. Lemang juga adalah makanan hidangan istimewa di Malaysia selain ketupat beras semasa merayakan perayaan. Lemang biasa dikaitkan dengan rendang, daging atau ayam. Cara memasak lemang menggunakan daripada beras, pulut,
dan santan yang dimasukkan ke dalam tuas buluh yang dilapis daun pisang sebelum dibakar sehingga masak. Menggunakan buluh adalah kaedah cara memasak kaum asli di Malaysia. Makanan semasa keramaian. Dalam masyarakat Melayu, majlis perkahwinan atau majlis kenduri kesyukuran secara terperinci, kaum Melayu biasanya memperkenalkan makanan-makanan tradisional yang dijadikan sebagai hidangan untuk para tetamu untuk santapan harian sekeluarga. Jenis-jenis hidangan ini seperti contoh tapai ubi, ubi kayu dan koci. Kuih ini biasanya lebih digemari oleh golongan yang lebih berusia, memandangkan kehidupan nenek moyang kita pada masa dahulu menjadikan ubi kayu sebagai makanan utama mereka. Ciri-ciri budaya makanan masyarakat Cina. Bagi makanan harian atau tradisional, Jozi atau lebih dikenali oleh masyarakat di Malaysia adalah sebagai dumpling. Jozi merupakan makanan tradisional oleh masyarakat Cina, namun ketika ini ia juga digemari dan dijual oleh orang-orang Melayu. Jozi membasut kepada duit datang kerana ianya berbentuk seperti wang. Jozi diperbuat daripada tepung gandum dan intinya juga terdapat pelbagai sayuran serta udang atau daging. Seterusnya, char kway teow merupakan makanan yang sangat popular di Malaysia. Pada asalnya, masyarakat Cina memasak makanan ini menggunakan lemak-lemak babi kerana menginginkan keunikan rasa yang tersendiri. Namun, ianya telah diolah menggunakan minyak biasa kerana ia telah menjadi satu makanan kegemaran di Malaysia. Seterusnya, Ding Bian Hu. Terdapat juga makanan yang mempunyai khasiat yang baik dan bagus kepada mereka yang sedang sakit atau memerlukan tenaga untuk kerja seharian, iaitu Ding Bian Hu. Ianya boleh dimakan pada waktu pagi atau malam dan ia boleh dikenali sebagai bubur bulat, bubur bersup dari makanan laut. Seterusnya, nasi ayam Hainan. Nasi ayam Hainan merupakan makanan yang sangat popular di Malaysia. Asal usul nasi ayam ini adalah daripada wilayah Hainan. Nasinya yang wangi serta ayam yang sangat lembut menjadi kegemaran dan membangkitkan selera kepada penggemarnya. Makanan semasa perayaan oleh masyarakat Cina iaitu kuih bulan. Kuih bulan merupakan makanan yang mudah didapati semasa musim perayaan, memiliki pelbagai bentuk dan corak. Keunikan bagi kuih ini adalah pada intinya kerana terdapat kuning telur masin, kacang merah dan kekacang yang lain. Bagi makanan masyarakat Melayu yang sangat dekat dengan dodol, namun masyarakat Cina juga mempunyai kuih bakul yang sangat sinonim semasa perayaan Tahun Baru Cina dan ianya seakan-akan mirip seperti dodol. Kepercayaan masyarakat Cina adalah dengan makan kuih ini melambangkan semakin tahun semakin tinggi. Bagi makanan semasa keramaian masyarakat Cina adalah Yisang ataupun Yusheng. Makanan ini akan dihidangkan semasa perayaan Tahun Baru bagi upacara keagamaan, iaitu lambang kepada kemakmuran, kekayaan serta kemewahan. Yusheng adalah makanan yang terdiri daripada aneka salad yang segar serta ikan atau salmon. Makanan ini dicampurkan menjadikan hidangan sangat cantik dan berwarna-warni. Mereka juga percaya ikan adalah sebagai pembawa rezeki. Setiap ahli keluarga yang makan perlu melambung yisang sambil berdoa atau mengucapkan kata-kata yang baik. Seterusnya, makanan semasa keramaian ialah Chang Shou Mian. Chang Shou Mian adalah sejenis mi telur yang diperbuat daripada gandum. Ianya dihidangkan semasa hari lahir. Kepercayaan mereka bahawa makanan ini melambangkan panjang umur seseorang yang disambut. Makanan ini juga ada pantang larangnya, iaitu bagi pemakan mi ini mi tidak boleh dipatah-patahkan kerana menunjukkan bahawa umur yang panjang. Ciri-ciri makanan masyarakat India. Makanan harian atau tradisional kaum India
adalah roti canai atau roti jenis lepeh yang berbentuk bulat. Ini merupakan makanan kegemaran di Malaysia. Ia dimakan tidak mengira masa, sama ada waktu pagi, tengah hari, petang atau malam. Roti canai biasanya dihidangkan dengan kuah dal atau papu atau kari dengan sambal ikan bilis. Seringkali dimakan bersama teh tarik. Selain itu, capati merupakan makanan ruji kaum India. Capati yang diolah dari gandum tulen mempunyai banyak khasiat dan makanan ini sesuai untuk penyakit kencing manis dan darah tinggi. Roti ini juga sedap dimakan bersama dal, kari dan sambal ikan bilis. Tosai atau dosai yang diperbuat daripada black lentils dan tepung beras. Bagi mendapatkan rasa yang masam, tosai dihidangkan bersama sambal terdiri daripada sayur-sayuran, susu kelapa segar atau santan dan kacang dal. Makanan semasa perayaan. Setiap perayaan di Malaysia mempunyai keunikan yang tersendiri kerana mempunyai pelbagai resam dan kepercayaan dalam sesebuah perayaan. Deepavali merupakan perayaan kaum India yang diraikan setiap tahun. Ianya dirayakan sebagai tanda kemenangan kaum tersebut atas kematian seorang raja yang disifatkan seorang yang jahat dan sering menindas rakyat pada suatu ketika dahulu. Tidak meriahlah sesebuah perayaan sekiranya tidak dihidangkan dengan hidangan yang enak. Seperti perayaan kaum lain juga, perayaan Deepavali mempunyai juadah yang enak, antaranya adalah muruku, kuih rawa urundai, idili, kuih nei urundai, kuih jalebi, kuih ladu dan kuih ati rasam. Makanan semasa keramaian. Satu lagi makanan yang berasal dari India ialah nasi biryani. Nasi biryani mempunyai beberapa nama dan jenis, tetapi yang menjadi sebutan dan kegilaan di Malaysia ialah nasi biryani gam. Ianya juga menjadi minat kepada kaum lain juga. Nasi biryani gam ini dimasak bersama dengan lauknya iaitu ayam atau daging. Selain itu, putu mayam merupakan makanan tradisional India yang mendapat sambutan dari semua bangsa dan kini turut dinikmati oleh kaum di Sri Lanka, Malaysia dan Singapura sebagai snack atau makanan ringan. Putu mayam ini dihidangkan dengan kelapa parut dan gula perang atau gula kabung. Masyarakat Kadazan merupakan etnik pribumi Sabah dan biasanya menetap di pantai barat dan pedalaman negeri tersebut. Mengikut salah silah, ia adalah gabungan dari kaum Kadazan dan Dusun. Mereka ini dikenali kerana kaya dengan adat istiadat dan juga makanan tradisi yang dianggap identiti kaum mereka. Makanan tradisi ini dihidangkan biasanya untuk meraihkan hari perayaan seperti pesta keamatan, majlis perkahwinan dan juga makanan harian mereka. Seperti yang dilihat di dalam slide, hidangan tradisional yang pertama dikenali sebagai hinava. Ia merupakan makanan yang popular bagi kaum Kadazan Dusun ini. Berasaskan isi ikan dan bersama biji buah bambangan yang diparut tanpa dimasak. Sudah memadai dimakan bersama perahan jus limau. Nama lain bagi menu istimewa ini ialah hinava ginapan. Biasanya menggunakan isi ikan tenggiri dan juga ikan yu. Namun ada juga menggunakan makanan laut yang lain seperti sotong atau udang. Menu kedua pula dikenali sebagai sup manuk lihing ataupun dalam bahasa Melayu dipanggil sup ayam lihing. Bahan utama untuk memasak tradisional ini ialah ayam lihing iaitu minuman keras dan hirisan halia. Sup ini dikatakan berkhasiat untuk ibu selepas bersalin dan berupaya membuang angin dalam badan. Ia biasanya dimakan begitu sahaja, namun boleh juga dimakan dengan nasi. Untuk majlis-majlis perayaan, tapai seringkali menjadi makanan wajib untuk dihidangkan. Terdapat dua jenis tapai iaitu tapai makanan dan tapai minuman. Tapai makanan lebih kerap dihidangkan berbanding tapai minuman. Bahan asasnya sama ada diperbuat daripada beras atau ubi kayu dan dikenali juga dengan nama lihing.
Okey, seterusnya nasi linopot, iaitu merupakan satu hidangan yang dibungkus dalam daun. Ia mempunyai keunikan rasa yang tersendiri dan presentasinya juga agak cantik serta unik. Rasa nasi ini digambarkan mengikut aroma jenis daun yang digunakan, antaranya ialah bunti, timadang, kopu dan banyak lagi. Nasi ini dimakan bersama lauk lain dan dihidangkan pada kerajaan tertentu seperti pesta keamatan dan majlis perkahwinan. Jika berlaku kematian juga, linopot ini akan menggunakan daun tarak sahaja sebagai bungkusannya. Antara yang paling rare dan mungkin tidak ditemui lagi melainkan daripada kaum Kadazan ini ialah butut. Butut ataupun ulat sagu ini biasanya dimakan dengan nasi. Ulat ini hidup dalam pokok rumbia yang reput. Prosesnya sangat sukar kerana perlu menumbangkan pokok tersebut dahulu. Cara masakannya sama ada dimakan mentah atau digoreng garing dengan bawang. Ia dipercayai mempunyai gizi yang tinggi, rendah lemak dan bebas kolesterol. Semasa upacara keramaian, butut ini sering dijadikan menu utama. Dapat disimpulkan bahawa masyarakat Kadazan ini kaya dengan makanan tradisional mereka. Ini adalah sebahagian sahaja daripada berpuluh-puluh senarai makanan mereka. Pada hari ini, walaupun kebanyakan suku kaum ini sudah berhijrah ke bandar, namun mereka masih tidak melupakan makanan tradisi ini. Walaupun mungkin menghadapi kesukaran mendapatkan bahan, mereka tetap mencari jalan sendiri supaya keinginan menikmati juadah ini dapat dipenuhi. Kesinambungan ini penting bagi memastikan generasi baru mengenali dan menghargai warisan turun-temurun ini. Sebentar tadi, rakan-rakan saya telah membentangkan makanan bagi masyarakat Melayu, Cina, India dan Kadazan di Malaysia. Sebagaimana yang semua maklum, makanan tradisional bagi masyarakat Baba dan Nyonya ini juga tidak kurang hebatnya. Masyarakat ini memanggil diri mereka sebagai Baba atau peranakan kerana kebudayaan mereka yang berasal daripada warisan Cina dan mempunyai unsur-unsur pengaruh kebudayaan Melayu. Hasilnya, makanan Cina ini dikesan daripada pengaruh Melayu dan lahirlah masakan Nyonya yang ada seperti sekarang. Okey, berikut adalah ciri-ciri budaya makanan masyarakat Baba dan Nyonya di Malaysia. Okey, bagi yang pertama adalah makanan harian. Kuih angku juga merupakan kuih tradisional yang berbentuk seperti kura-kura berwarna merah dan dilapik dengan daun pisang. Ianya memiliki tekstur yang manis, melekit dan kenyal. Bagi mendapatkan kerahmatan dan dipanjangkan umur, kuih ini akan dihidangkan menjelang hari kelahiran bayi yang genap sebulan dan kelahiran warga tua. Kuih tradisional Baba dan Nyonya yang dikenali sebagai kuih Chang, ia juga dikenali sebagai nama Zhangzi. Ia diperbuat daripada beras pulut dan dibungkus dengan daun teratai. Ianya akan membentuk segitiga serta dicampur bersama ayam, rempah, sos bijan, kekacang dan banyak lagi. Ianya perlu dimasak secara kukus. Okey, lazimnya ianya dimakan pada hari kelima dan pada kalender lunar iaitu semasa festival Duan Wu. Festival Duan Wu ini juga dikenali sebagai Festival Bot Naga. Okey, yang kedua pula adalah makanan semasa perayaan adalah kuih Ju Hu Cha. Biasanya ianya dihidangkan semasa perayaan. Ju Hu Cha adalah sotong kembang bersama sayur-sayuran seperti kapsikum, cendawan kobis, lobak merah dan sayur-sayur yang lain. Ianya perlu ditumis terlebih dahulu dengan minyak dan ditambah dengan air, garam, minyak bijan dan sebagainya. Sotong tersebut perlulah dicincang terlebih dahulu sebelum dimasak. Ianya satu hidangan yang ringkas dan sangat sedap. Okey, yang ketiga adalah makanan semasa keramaian. Menurut kepercayaan Baba dan Nyonya, sekiranya mereka mempunyai hajat semasa supaya umur mereka dipanjangkan, menu mi sua tau adalah menu yang akan dihidangkan semasa majlis keramaian tersebut. Mi sua tau ini diperbuat khas bersama nasi kunyit. Sekian pembentangan saya bagi ciri-ciri budaya makanan masyarakat Baba dan Nyonya di Malaysia. Kesimpulannya, sehingga kini masyarakat Melayu,
Cina, India, Kadazan dan Baba Nyonya masih mengekalkan adat dan budaya mereka dengan memperkenalkan masakan asalnya. Kerana sifatnya yang enak, maka sehingga hari ini makanan-makanan ini diterima dan disambut baik oleh seluruh masyarakat di Malaysia. Makanan-makanan tradisional seharusnya dipertahankan selama-lamanya bagi mengekalkan adat dan budaya masyarakat serta kaum di Malaysia. Kesemua makanan-makanan tradisional tidak kira bangsa sememangnya unik dan menjadi kesukaan kepada semua, tidak mengira bangsa dan kaum. Keunikan Malaysia dalam negara yang mempunyai pelbagai etnik, tetapi kita boleh menghidupkan suasana yang aman damai yang mana tidak terdapat di negara lain. Kesyukuran setiap rakyat diluahkan melalui agama dan perkongsian budaya masing-masing dalam membentuk masyarakat yang majmuk. Begitu juga dengan makanan. Kaum yang berbilang bangsa mengambil tahu tentang apa makanan yang boleh dimakan atau yang tidak boleh dimakan oleh masyarakat yang mempunyai perintah keagamaan masing-masing. Bukan sekadar kesedapan makanan itu yang dinikmati, tetapi di sebalik penerimaan itu mewujudkan keharmonian dalam masyarakat pelbagai kaum dan etnik yang menjadi keunikan Malaysia hingga dicemburui banyak negara di dunia.